Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada hari ini bab solat duduk. Seperti mana kita bagi tahu sebelum ini, tingkatan ataupun yang terafdal solat duduk adalah dipanggil solat duduk secara iftirash, iaitu duduk antara dua sujud. Yang kedua dia duduk tawarruk, dan yang ketiganya adalah duduk bersila, dan duduk atas kerusi termasuk yang nombor 3 lah, seperti mana duduk bersila, iaitu tidak afdal. Yang afdal, yang terbaik adalah duduk di bawah, yang duduk iftirash. Kemudian yang kita bincang juga sebelum ini, setiap bila sebut tentang rukun semayang, selagi mana kita mampu untuk melaksanakannya, maka hukumnya adalah wajib. Selagi mana kita mampu berdiri dan tidak ada kemudaratan ataupun tidak ada bertambah sakit ataupun tidak ada apa-apa yang menimpa diri kita, maka wajib berdiri selagi mana kita mampu. Begitu juga rukuk dan juga sujud. Ada sebahagian orang tak boleh berdiri tapi boleh rukuk dan juga sujud, maka rukuk sujud tidak memadai dengan rukuk secara duduk. Bahkan dia kena berdiri sekiranya dia mampu. Begitu juga sekiranya dia hanya mampu untuk berdiri, tak mampu untuk rukuk dan juga sujud, maka wajib dia berdiri. Rukuk dan sujud boleh secara rukuk boleh secara duduk, atau mengikut kemampuan dia. Kemudian kita ada bincang juga sebelum ini, selagi mana dia mampu untuk berdiri, maka wajib berdiri walaupun dengan bantuan, sama ada tongkat, dinding, tiang. Selagi mana dia boleh berdiri dengan bantuan, maka dia wajib hukumnya berdiri. Begitu juga sekiranya dia mampu untuk rukuk dengan bantuan, maka wajib gunakan bantuan tersebut. Sekiranya sujud, dia tak boleh sujud meletakkan dahi di sejadah melainkan dengan bantuan. Mungkin lutut dia sakit, letak bantal bawah lutut, maka hukumnya wajib. Tak boleh sujud menggunakan isyarat sahaja. Bahkan kena sujud seperti biasa dengan bantuan benda lain. Hukumnya wajib. Kalau dia mampu untuk sujud, meletakkan bantal di bawah lutut ataupun letakkan bantal di hadapan dia, sujud di atas bantal tersebut, tapi dia tak buat, dia gunakan isyarat, maka hukumnya tidak sah. Sebab yang kita bincangkan sebelum ini, selagi mana dia mampu untuk melaksanakan kewajipan solat, rukun solat, sama ada rukuk ataupun qiyam, sujud dan sebagainya, maka wajib dia laksanakan seperti biasa. Kemudian kita ada sebut juga pada sebelum ini mengenai dengan rukuk dan juga sujud. Kalau hanya mampu dengan isyarat secara duduk, maka pasti hukumnya wajib. Sujud tersebut lebih rendah daripada rukuk. Sekiranya tak mampu, maka cukup rukuk dan sujud tahap yang sama. Itu kemampuan dia. Maka rukuk dan sujud tahap yang sama. Kemudian kita bincang juga sebelumnya mengenai dengan tangkis. Tangkis ini maknanya punggung kita ataupun belakang kita, bahagian pinggul kita ni lebih tinggi daripada kepala. Itu sujud yang asal, sujud yang kita mampu. Kalau sujud secara duduk ataupun menggunakan isyarat, maka tak perlu tangkis ini. Jadi orang semayang atas kerusi, dia tak perlu letakkan papan ke depan dia tak perlu letak. Sebab apa? Kerana yang diwajibkan letak dahi ataupun dahi kepala lebih rendah daripada punggung ini adalah ketika sujud seperti asal, sujud yang asal. Itu di antara beberapa perkara lah yang kita bincangkan sebelum ini. Dan sekiranya seseorang itu mampu rukuk, dia tak rukuk dengan sempurna, mampu qiyam, tak qiyam dengan sempurna, maka semayang tidak sah. Jadi seseorang yang sembahyang, kita nampak mampu berjalan tapi sembahyang atas kerusi, maka kita tak menghukum dia tak sah. Kerana diri dia saja yang mengetahui, mungkin dia mampu berjalan, tak mampu berdiri tegak.
Kita tak tahu. Melainkan kita kena tanya dia, sebab apa dia sembahyang duduk daripada awal sampai ke akhir. Sebab kalau dia mampu untuk berjalan, selalunya mampu berdiri walaupun sekejap, walaupun 5-10 saat. Kemudian dia duduk, sebab sekadar tu kemampuan dia. Kalau dia terus duduk, kemungkinan dia tak mampu berdiri. Kalau dia tak mampu berdiri, hukumnya sah lah. Kalau dia mampu berdiri beberapa saat, hukumnya wajib, kerana dia termasuk dalam rukun. Jadi perkara sah ataupun tak sah solat seseorang, hanya diri dia saja yang tahu, sebab dia yang tahu apa penyakit yang menimpa diri dia. Kemudian beberapa perkara ataupun dawabit yang kita sebut, yang kita nak sebutkan pada malam ini. Pelaksanaan cara solat duduk di atas kerusi. Perkara yang pertama, kedudukan kerusi yang digunakan oleh jemaah yang uzur lah, tak mampu untuk berdiri, hendaklah berada yang terbaiknya. Yang terbaiknya berada di hujung saf. Kalau berada di tengah-tengah pun tak apa, tak jadi masalah. Tapi yang terbaik, nampak keseragaman solat berjemaah tu, yang kerusi yang uzur letak di hujung-hujung, di hujung-hujung saf, masuk di sebelah kanan atau sebelah kiri yang berhampiran dengan dinding. Itu yang terbaik lah, supaya nampak keseragaman saf yang tersusun. Jika sekiranya yang berkerusi ni ramai, maka yang terbaiknya kita letakkan setempat. Contohnya macam sembahyang Jumaat di masjid kita sendiri. Kalau sembahyang Jumaat, bagi bahagian belakang semua kerusi, 2-3 saf semua kerusi untuk orang-orang yang uzur. Tapi orang yang tidak uzur jangan ambil kesempatan, sebab kadang-kadang orang yang uzur dia tak boleh duduk bersila, jadi dia nak cari kerusi. Jadi orang yang sihat, dia sembahyang berdiri, tapi dia curi tempat orang yang uzur yang duduk. Itu pun perkara yang tidak baik. Sebab orang yang uzur, dia tak boleh duduk kadang-kadang, dia tak boleh berdiri lama juga, dia perlukan kerusi. Jadi kerusi tersebut untuk orang yang uzur. Dikhususkan satu tempat yang di negara Arab, sebahagiannya mereka meletakkan orang sembahyang kerusi ni satu bahagian khusus. Kemudian bahagian belakang kaki kerusi perlulah selari dengan kedudukan kaki jemaah yang berada di sebelah dia. Dia bukan kaki dia sama dengan kaki sebelah, kaki jemaah sebelah. Kalau kaki dia sama dengan kaki jemaah sebelah, dia akan kerusi itu ke belakang, akan mengganggu orang yang nak sembahyang belakang dia, saf belakang dia untuk rukuk, untuk sujud. Jadi kaki kerusi hendaklah sama dengan kedudukan kaki orang jemaah sebelah dia. Mana dia, kaki dia berada di hadapan sikit lah. Walaupun dia mampu berdiri 3-4 minit, 2-3 minit ke, dia berdiri saja. Dia berdiri, kemudian dia duduk. Walaupun berdiri di hadapan kaki jemaah sebelah jemaah, dia tak apa. Sebab dia mampu berdiri, kena berdiri tu. Kursi itu untuk spare, duduk belakang dia. Kalau dia tak mampu berdiri, dia duduk. Begitu juga naik rakaat yang berikutnya, kalau dia mampu untuk berdiri, maka dia wajib berdiri. Maknanya kalau dia mampu berdiri 10 saat, rakaat ketiga sembahyang maghrib, dia berdirilah 10 saat. Kemudian dia rasa dah macam nak kebas kaki, dia duduk. Kemudian kalau sembahyang antara imam dan juga makmum, imam dan makmum seorang, imam seorang, makmum ada seorang, kedudukan kaki hendaklah orang-orang yang solat duduk ini, dia solat duduk di atas kerusi, hendaklah tidak melebihi kedudukan imam. Jadi bila imam sembahyang berdiri, dia makmum seorang aja, pastikan kaki dia tidak melebihi kaki imam. Maknanya sebab dia sembahyang seorang tidak jadi masalah lah. Kalau sembahyang saf, dia kena raikan saf sebelah dan juga saf belakang. Dia tak boleh nak ikut cara dia. Kalau sembahyang imam dan juga makmum seorang, yang penting kerusi dia boleh belakang sikit, kaki dia tak boleh melebihi kaki imam. Kalau sembahyang duduk, imam seorang, makmum seorang, imam pun duduk, makmum pun duduk, dua-dua sakit, jadi pastikan pinggul dia, mana pinggul makmum tak melebihi pinggul imam. Kemudian orang yang solat duduk di atas kerusi tetapi boleh berdiri, hendaklah mendekatkan seboleh yang mungkin dengan garisan saf untuk mewujudkan keselarian antara saf. Jadi maksudnya bila diletak kerusi,
jangan kaki dia depan sangat, dia berdiri rapat dengan kerusi tu, rapat dengan kerusi. Bila ada budak-budak tarik kerusi dia, dia dapat rasa. Bila ada budak kecil kadang-kadang dia tarik kerusi orang sembahyang duduk, dia rasa boleh sihat, boleh berdiri, dia wajib berdiri. Jadi dia kaki dia rapat dengan kerusi tu. Jadi makna bila orang tarik kerusi tu, dia kaki dia dapat rasa, dia rapat dengan kerusi. Kemudian dicadangkan juga orang yang solat dengan kerusi ini digunakan saiz yang kecil lah, tidak terlalu besar, mana sesuai untuk solat berjemaah. Tapi jangan terlampau kecil yang mana badan dia besar, takut roboh kerusi tu pula, runtuh. Jadi mana yang sesuai lah, kalau mana tak terlampau besar sangat, tak terlampau kecil sangat, saiz yang sederhana. Sebab ada satu surau tu, dia punya kerusi khutbah dia dah repair depan-depan, cantik semua, depan-depan ni dia okey, semua cantik. Kemudian tempat mimbar pun cantik juga. Kerusi dia terlampau besar, berapa ribu ringgit, tak salah saya 5-6 ribu ringgit kerusi dia saja. Kerusi dengan kerusi dia besar. Last sekali nak masuk mimbar tu sangkut, sebab mimbar tu besar ni, kerusi dia kecil sikit daripada mimbar. Jadi letak kerusi atas mimbar tu boleh, bila khatib nak naik tu sangkut, kaki khatib sangkut. Sebab apa? Kecil sangat ruangan untuk jalan. Kalau kena pula khatib tu gemuk, memang tak boleh masuk. Last sekali apa yang berlaku, dia kata kerusi ni cadangannya digantikan dengan orang yang bagi kuliah maghrib, kuliah subuh, angkat kerusi yang ada atas mimbar untuk ustaz yang bagi kuliah maghrib ataupun subuh. Jadi kerusi tu nak angkat kena 3-4 orang angkat, berat. Jadi kursi yang biasa untuk semayang, kursi yang biasa kalau dapat disentralizekan, diseragamkan, saiz kursi itu yang terbaik lah. Kemudian kita melihat dalam masalah semayang duduk ini semua sebagai satu rahmat lah, rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Bila mana kita tak mampu untuk berdiri, antara keringanan yang Islam berikan kepada kita adalah boleh solat duduk. Dan Islam bukanlah agama yang untuk menyusahkan umat dia. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak kepada kamu ni kemudahan, Allah Ta'ala tak nak menyusahkan kamu. Dalam tafsir Safwatut Tafasir disebutkan mengenai dengan rukhsah ataupun keringanan, kelonggaran dalam Islam. Sebenarnya Allah Ta'ala nak rukhsah ataupun ringankan kamu, bukan Allah Ta'ala nak memberatkan kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, ayat Quran kata, iaitu tidaklah Allah Ta'ala jadikan ke atas kamu semua kepayahan dalam mengamalkan agama Islam ini. Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia ini, menjadikan kamu semua manusia dalam agama ini sebarang bentuk kesempitan, masyaqqah, kesusahan. Dan Allah Ta'ala juga tidak sekali-kali mentaklifkan ataupun mempertanggungjawabkan untuk kamu lakukan suatu perkara yang tidak mampu. Semua manusia mampu buat semayang, semua manusia mampu. Cuma kalau tak mampu untuk berdiri, maka di agama memberi tasamuh, iaitu bertoleransi dalam urusan sembahyang ni. Tak mampu berdiri, maka boleh dilaksanakan secara duduk. Cuma kita perlu raikanlah bila sembahyang duduk ini, jangan kita ikut cara kita. Kita ada dalam agama ini ada dipanggil ilmu fiqh. Bila ilmu fiqh kena mengikut neraca syariah Islamiyah, cara yang tepat, cara yang betul pelaksanaan solat secara duduk. Bagaimana yang dikatakan oleh ulama-ulama silam, fuqaha, ulama-ulama fiqh mengenai tata cara duduk sembahyang, mengenai tata cara duduk sembahyang secara duduk. Semua ini ada dawabit ataupun cara-cara yang kita telah sebutkan sebelum ini. Bukan ikut suka hati kita saja. Bila betul, maka sembahyang kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kita lihat dalam masalah sembahyang, kita ada sebutkan juga sebelum ini
Ada beberapa perkara lah. Di antaranya, antara syarat qiyam, syarat orang yang sembahyang ini berdiri tegak belakang dia. Bagaimana yang dikatakan tegak itu? Ulama kata kalau dia tegak, kemudian kepala dia tunduk kepala, bukan tunduk badan, kepala dia tunduk, tanpa khilaf di kalangan ulama, semua kata sah. Bahkan dalam kitab Khulasah dia menyebutkan hukumnya sunat tunduk kepala. Tapi tunduk kepala tu bukanlah maksudnya tunduk kepala rapat dagu ni sampai ke dada, tidak. Tunduk sikitlah kepala kita, itu hukumnya sunat. Tunduk sikit. Kalau terlampau tunduk jadi makruh pula, tunduk sampai ke dada, dagu dia. Melainkan orang tersebut memang macam tu. Dia kalau tak semayang pun memang dagu dia sampai ke dada. Kalau dia semayang pun macam tu, itu tak apa. Dan seseorang yang sembahyang bersandar di atas bersandar di dinding ataupun tiang. Sekira-kira seseorang ini punya sandar dia punya kuat sandaran dia, kalaulah dibuang dinding ataupun tiang, dia boleh jatuh, tetap sah juga semayang, tetapi hukumnya adalah makruh. Makruh bagi siapa? Bagi yang mampu, yang sihat, mampu berdiri seperti biasa tanpa apa-apa bantuan, dia berdiri sembahyang bersandar, maka hukumnya makruh. Sama ada bersandar belakang ataupun kiri ataupun kanan. Bersandar ni bukan sandar belakang, macam makan juga. Bila makan tongkat, makan bertongkat. Bertongkat ni sama ada tongkat dengan tangan ataupun bila makan bertongkat, hukumnya makruh. Makan pun yang terbaiknya adalah makan di bawah. Kalau makan di atas kerusi pun boleh, tapi yang terbaiknya mengikut sunnahnya makan di bawah, kerana sebab Nabi makan di bawah untuk merendahkan, untuk sebagai apa kita panggil, merendahkan diri. Walaupun bolehlah kita kata zaman Nabi tak ada meja, tak ada kerusi, tapi sebagai untuk merendahkan diri. Itu hukumnya sunat. Sama macam semayang juga, semayang atas kerusi pun sah, tapi yang terbaik semayang di bawah. Duduk di bawah itu yang terbaik. Cuma semayang bersandar ini, bila mana dia sihat, bersandar hukumnya makruh. Tapi kalau dia tak mampu berdiri melainkan dengan sandar, hukumnya wajib. Hukumnya wajib dia bersandar. Kalau seseorang itu bersandar, sama macam semayang duduk juga. Semayang duduk ada tempat sandar, dia sandar, makruh juga. Kalau dia bersandar itu sampai terangkat kaki dia, terangkat kaki dia, maka semayang dia batal. Sebab seolah-olah dia gantung diri dia. Sebab syarat untuk sembahyang sah, sembahyang qiyam ini, qiyam tu sah, adalah meletakkan dua tapak kaki di atas bumi, di atas lantai. Dua tapak kaki hendaklah berada di atas lantai. Itu hukumnya wajib. Kalaulah dia sembahyang dipapah oleh dua orang, sebelah kanan sebelah kiri, angkat dia dan kaki dia tak menyentuh pun dekat bumi, dekat lantai, maka hukumnya tak sah juga. Sebab dia tak menepati perkataan qiyam, berdiri ini maksudnya kaki dia kena menyentuh bumi. Dan tidak memberi sebarang kemudaratan. Maknanya semayang dia sah sekiranya dia berdiri di atas zahir tapak kaki dia. Orang berdiri macam biasa, tapak kaki, atas tapak kaki. Kalau dia terbalikkan kaki dia, dia boleh berdiri. Bukan dia sakit ke apa, dia memang sihat saja, dia boleh buat macam itu. Itu juga sah. Yang penting kaki dia sentuh apa? Sentuh lantai ataupun bumi. Sah. Dia berbeza dengan sujud. Sujud ini, bila kita sujud, kita tak meletakkan tapak kaki kita, tapi kita letakkan belakang, maka hukumnya tak sah. Sebab yang disuruhnya adalah meletakkan tapak kaki ketika sujud. Sujud, kaki kita kena letak, tapak hujung-hujung jari jemari belakang ni, tapak dia kena letak. Yang terbaiknya tekan, sunatnya tekan sampai jari jemari menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau dia tak letak, dia angkat, maka tak sah sujud dia. Ataupun dia letak tapi dia tak letak tapak kaki dia, dia letak yang
bahagian zahir ni, maka hukumnya tak sah juga. Nah, dia berbeza dengan qiyam, berdiri. Berdiri tak apa, letak tapak kaki ke terbalikkan tapak kaki pun sah. Kita ada sebut juga sebelum ini, disunatkan juga bagi orang yang berdiri, hendaklah dia berdiri itu sekadar satu jengkal antara kaki kiri dan juga kaki kanan. Satu jengkal. Satu jengkal maksudnya daripada ibu jari sampai dari kelingking. Ada sebahagian ulama kata 4 jari. 4 jari dia, jarak kaki kanan kaki kiri. Dan ulama menjelaskan satu jengkal ni bukan sekadar qiyam. Bahkan ketika mana seseorang itu, ketika mana sujud, antara dua lutut pun jangan terlampau luas sangat, jarak satu jengkal juga. Itu juga sunat lah. Tak terlampau tak kalau qiyam tu dia tak kangkang luas. Sekadar satu jengkal cukup. Tak kira lah badan dia besar ke kecil ke, sama ke satu jengkal. Sebahagian di kalangan kita, dia nak rapatkan kaki, dia nak sentuh dengan kaki orang sebelah. Kita tak perlu sentuh pun. Yang penting adalah rapat. Tak perlu sentuh jari kelingking orang sebelah pun. Dan kadang-kadang orang sebelah tidak selesa dengan sentuhan tersebut. Kemudian bila mana tak perlu sentuh jari orang sebelah, dalam masa yang sama juga kita perlu raikanlah ketika kita duduk tahiyat tu. Bila duduk tahiyat, kadang-kadang dia nak ambil ruang besar sebab kaki dia sakit. Bila kaki sakit, dia tak perlu duduk tahiyat akhir, tak perlu duduk tawarruk. Dia duduk antara dua sujud pun cukup. Itu sudah memadai. Kadang-kadang dia duduk tawarruk, dia tak boleh duduk stabil tau. Dan dia punya duduk tu sampai makan ruangan sebelah, dia orang sebelah kena tampung dia, kena tampung berat dia. Itu tak sepatutnya berlaku lah. Dah tahu dia tak boleh duduk tawarruk, tidak stabil, maka duduk seperti biasa, duduk antara dua sujud. Jangan sampai dia duduk sampai orang sebelah pula kena tampung berat badan dia. Kemudian dalam masalah qiyam ini, sekiranya dia sengit ke kanan, sengit ke kiri, sekira-kira lari daripada qiyam, daripada maksud berdiri itu, ataupun dia tunduk ke depan ataupun ke bahagian belakang, sehingga hampir rukuk, batasan dia tunduk tu hampir rukuk, maka hukumnya adalah tidak sah qiyamnya tu. Apa maksud hampir rukuk? Kita dah sebut sebelum ini, batasan sekurang-kurang rukuk, seseorang itu tunduk sekira-kira tapak tangan dia sampai ke lutut. Itu dipanggil sebagai rukuk. Bukan jari dia sampai ke lutut. Dia punya, kita panggil yang bulat ni, kita panggil kaf. Dalam bahasa Arab dia panggil kaf lah. Dia panggil apa? Rohah ataupun kaf. Yang bila kita tunduk, kita punya tapak tangan ni sampai ke lutut. Itu batasan minimum untuk rukuk. Bukan jari kita sampai ke lutut. Bila kita tunduk sampai yang tapak tangan ni sampai ke lutut, maka hukumnya tak sah kita qiyam. Kita kena naikkan sikit. Ini bagi siapa? Bagi orang yang sihat lah. Bagi orang yang memang dia dah bongkok dah, dia jalan pun bongkok, dia rukuk pun bongkok, dia qiyam pun bongkok, itu tak apalah. Cuma orang yang bongkok ni, bila mana dia dah bongkok tu macam rukuk, dia qiyam tu dah macam rukuk dah. Memang dia bongkok. Bila dia bongkok, ketika nak rukuk dia kena rendahkan sikit lagi. Kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, tak apalah. Kalau dia mampu. Kalau seseorang dia bengkokkan belakang dia, bongkoklah kerana tua ataupun kerana sakit, sehingga seperti orang yang rukuk, maka hukum dia wajib juga berdiri. Wajib berdiri seperti itu, seperti keadaan bongkok tu. Kemudian kita kena rukuk, dia tundukkan sikit lagi, hukumnya wajib. Kalau dia mampu, kalau tak mampu tak apa. Jadi maksudnya, seseorang yang mana dia
kemampuan dia ataupun dia sakit, dia memang dah bongkok, maka wajiblah dia bongkok macam tu ketika qiyam. Ketika rukuk, wajib hukumnya dia tundukkan sikit kalau dia mampu. Kalau tak mampu tak apa. Kalau tak mampu sama je lah. Rukuk dengan qiyam sama. Sebab apa wajib? Sama yang sebelum ni kita belajar lah. Bila kita nak semayang duduk, pastikan sujud tu lebih rendah daripada rukuk kalau dia mampu. Kalau tak mampu tak apa. Kemudian dimakruhkan orang yang sembahyang, dimakruhkan orang yang berdiri qiyam ini berdiri di atas satu kaki. Dia ada dua kaki, kaki kiri, kaki kanan, tapi dia berdiri sebelah kaki je, macam orang kena denda. Sebelah kaki berdiri. Hukumnya sah, tapi makruh lah. Makruh juga orang yang rapatkan kaki kanan, kaki kiri. Dia rapatkan, makruh juga. Ataupun kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, semayang ketika qiyam, makruh juga. Semayang sah. Sebab apa sah? Kerana semua ini dinamakan sebagai qiyam. Kalau kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, atau kaki kiri ke depan, kaki kanan ke belakang, ataupun rapatkan kaki kanan dan juga kiri, masih lagi dinamakan sebagai qiyam, tapi hukumnya makruh. Kerana perbuatan-perbuatan seperti ini akan menghilangkan khusyuk. Orang bila kaki rapat, dia tidak berapa selesa, akan hilang khusyuk. Orang yang semayang angkat kaki sebelah je, guna kaki sebelah je, makruh juga, kerana akan hilang khusyuk. Fokus dia akan hilang. Tidak mengapa kalau dia berdiri satu kaki, kaki sebelah dia rehatkan, kerana imam baca panjang sangat. Kalau sembahyang tarawih ke apa, imam baca panjang, jadi dia nak gunakan kaki kanan, dia berdiri lebih sikit, kaki kiri dia letak aja. Kemudian kaki kiri pula dia bergantung pada kaki kiri, kaki kanan dia sentuh aja. Sentuh apa? Lantai aja. Itu boleh. Kalau imam baca panjang sangat. Sembahyang tarawih boleh, sembahyang sunat boleh duduk, tak ada masalah. Sembahyang sunat ni ijma' sebulat suara di kalangan ulama, tak kira sembahyang sunat rawatib, solat sunat qabliyah ataupun selepas sembahyang fardu, dan solat sunat selepas sembahyang fardu, ijma' sebulat suara di kalangan ulama hukumnya boleh. Boleh sembahyang duduk. Sebab apa? Kerana sembahyang sunat ni banyak, sembahyang fardu tu sikit. Sembahyang fardu yang ada 5 je. Sembahyang sunat ni banyak. Bila banyak, Islam beri keringanan, boleh sembahyang duduk. Cuma bila mana fashtiratul qiyam yuaddi ila al-haraj. Kalaulah Islam kata sembahyang sunat wajib berdiri, pasti ramai yang tak buat sembahyang sunat. Sebab sembahyang sunat tu banyak. Kita nak buat duha, solat sunat qabliyah, solat sunat selepas sembahyang fardu, banyak. Bila banyak, kadang-kadang kita nak duduk, kadang-kadang kita nak berdiri, kadang-kadang satu rakaat berdiri, satu rakaat duduk. Bila mana Islam tak bagi duduk, berdiri je, pasti kita tak nak, kita buat yang mana rajinnya kita buat. Cuma dalam sembahyang hari raya, sembahyang gerhana matahari ke bulan, sembahyang minta hujan istisqa, sebahagian di kalangan ulama, mereka menyatakan wajib berdiri kerana sembahyang sunat ni jarang-jarang. Sembahyang raya kan setahun hanya dua kali. Gerhana pun kadang-kadang setahun, kadang-kadang mungkin sekali, kadang-kadang 2-3 tahun sekali. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita tetap berpaksikan benda yang sama, iaitu setiap sembahyang sunat, bila sembahyang sunat gerhana, sembahyang hari raya, itu semua sembahyang sunat boleh buat secara duduk. Sembahyang tarawih boleh dilaksanakan secara duduk. Dan sembahyang sunat ini bukan sekadar duduk, harus juga untuk berbaring. Maknanya mengiring sebelah kanan. Walaupun dia mampu untuk berdiri, dia boleh juga solat sunat secara berbaring. Tapi tuan-tuan kena ingatlah, jangan sampai tertidur. Mengiring sebelah kanan, sedar-sedar lena dah tidur. Boleh juga, tapi dia dapat 1/4 lah daripada sembahyang berdiri. Kalau sembahyang duduk dapat separuh pahala sembahyang berdiri. Sembahyang mengiring sebelah kanan dapat separuh daripada sembahyang duduk. Jadi mana 1/4 daripada sembahyang berdiri. Siapa yang sembahyang berdiri, fahuwa afdal, Nabi kata itu lebih afdal.
Wa man shalla qa'idan, siapa sembahyang duduk, falahu nisfu ajril qa'im, bagi dia separuh pahala sembahyang berdiri. Wa man shalla na'iman, siapa sembahyang dalam keadaan berbaring, mengereng sebelah kanan, separuh pahala sembahyang duduk. Yang afdal bila sembahyang mengereng ni, mengereng sebelah kanan. Kalau dia mengereng sebelah kiri pun harus, tapi tidak bertepatan dengan sunnah, dan juga hukumnya harus dia. Yang terbaik, yang afdal ada sebelah kanan. Walaupun dia mampu berdiri, walaupun dia mampu duduk. Ini untuk sembahyang apa? Sembahyang sunat. Cuma bila mana mengereng sebelah kanan untuk sembahyang sunat ini, dia mampu berdiri tapi dia mengereng sebelah kanan. Bila mana dia nak rukuk dan juga sujud, wajib kepada dia duduk. Dia tak boleh isyarat guna kepala dia. Tak boleh isyarat guna kepala dia rukuk sujud, tak boleh. Itu untuk orang sakit, dia sihat. Jadi dia nak rukuk sujud, dia kena duduk. Duduk, rukuk seperti yang kita bagi tahu tadi, minimal rukuk adalah muka setentang dengan bahagian depan lutut lah. Tunduk. Jangan tunduk sikit, tunduk sampai depan lutut. Yang terbaiknya adalah duduk, yang terbaiknya adalah rukuk sembahyang duduk ini, kepala kita sejajar dengan tempat sujud. Mana kita tunduk depan, tempat sujud kita depan ni, jadi sejajar, setentang. Makna kita kena angkat punggung sikit lah. Itu yang terbaiknya. Yang kita bincangkan sebelum ni lah. Kalau semayang fardu, tiba-tiba terlemah tak? Lemah kan? Lemah. Kalau kita duduk macam mana? Duduk boleh lah. Kalau dia rasa lemah, lazimnya duduk. Boleh lah. Boleh. Dia kalau bertambah sakit, kalau kita berdiri bertambah sakit ataupun kebas ke, maka boleh duduk. Semayang duduk lah. Terbaik duduk di bahagian bawah. Duduk bawah, kalau tak duduk atas kursi. Kalau orang yang rasa tak apa yakin, dia boleh berdiri semua rakaat. Kalau dia boleh duduk, dia duduk. Kalau dia nak duduk atas kursi, dia kena prepare siap-siap lah letak kursi belakang dia. Tapi jangan dia duduk, dia berdiri dulu. Kalau dia dah rasa lain, duduk. Tapi dia hanya prepare letak kerusi je belakang dia. Sembahyang sunatnya hanya dibenarkan mengereng sebelah kanan atau sebelah kiri je. Sembahyang dalam keadaan terlentang, sembahyang sunat, itu tidak ada dalil, tidak ada hadis yang menyebutkan perkara tersebut. Jadi tidak boleh solat sunat secara terlentang. Melainkan untuk orang sakit je, itu boleh. Okey. Kemudian ada apa-apa soalan? Ustaz, ya. Saya masukkan dulu Ustaz. Sebab kaki saya, kalau saya duduk dalam dua sujud, boleh bangun Ustaz. Jadi bila saya tanya Ustaz satu je, betul Ustaz, bila saya rukuk macam ni, tangan saya dekat atas lutut kan. Tapi bila betul saya punya sujud tu Ustaz, mana saya bukan sujud lah, saya kepala saya rendah sikit lah. Rendah sikit? Rendah daripada rukuk tadi. Tapi oleh kerana saya khawatir, takut nanti saya, kalau saya letak kat sini kaki saya sujud tu, saya takut dia tak ada, mungkin dia level dia mungkin tinggi pada rukuk tu. Jadi saya letak tangan saya tak, bila nak sujud, duduk lah. Duduk kemudian tunduk rendah sikit pada rukuk. Rendah sikit. Saya buat macam rukuk tu Ustaz. Pasal ada satu Ustaz saja, dia kata dia suruh saya bila saya rukuk tu, ada itu sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar tu rukuk. Bila sujud tu, dia suruh saya sujud lah, tapi bukan duduk, dia suruh saya turun ke sini kan, tapi rendah lagi daripada sujud. Boleh juga. Boleh juga. Jadi Ustaz, boleh kerana saya punya tangan ni, kita rukuk lagi, kita kan bukan lutut kan. Jadi bila yang sujud tadi, saya tahu tangan di bawah ni Ustaz, supaya saya tahulah bahawa sujud saya tu lebih rendah daripada rukuk tadi. Saya bukan kat sini Pak. Boleh tak Ustaz? Kerana bukan sini kan. Boleh juga, boleh. Saya bukan kat sini, jadi mana saya tak khawatir lah bahawa saya punya sujud tu
Boleh tak? Boleh Ustaz ya. Dia cuma yang wajibnya ketika rukuk dan sujud ni, sujud dia ada beza dengan rukuk lah. Mana kalau rukuk dia tunduk, maka sujud lebihkan tunduk sikit, itu je. Jadi kalau Ustaz bolehkan rukuk tadi kita untuk kita, saya tengok Dia sebenarnya rukuk tak semesti pegang lutut. Kalau kita tak pegang lutut pun sah. Yang penting kita punya rukuk tu tangan kita sampai lah, bila kita sentuh lutut sampai. Itu maksud dia. Tapi kalau kita tak sentuh tangan kita kat lutut pun sah. kalau tak kena tak boleh lah, mesti tak pegang. Tak, maksud saya kalau rukuk tangan tak sentuh lutut pun sah. Cuma hendaklah boleh sah. Tapi hendaklah batasan tunduk tu tangan dia sampai ke lutut. Tapi tak semesti sentuh. Yang sunatnya sentuh lah. Yang sunatnya sentuh. Jadi saya masuk rukuk, saya memang pegang dulu. Lepas tu bila saya nak sujud, saya pegang kat sini pula supaya Boleh lah, ya. boleh. Itu je Ustaz. Terima kasih. Ustaz, kalau dia bezakan antara rukuk dan sujud, masa dia rukuk dia bangun macam biasa, tapi masa sujud dia duduk saja, kemudian dia Boleh juga. Cuma dia kena apa? Tunduk sikit lah. Bila dia duduk dia kena apa? Tunduk sikit. dia tak perlu bangun nak turun ke bawah macam tu. Tak. Dia tapi ketika sami Allahu liman hamidah, dia kena ni lah, bangunlah, sebab dia mampu berdiri. Sami Allahu liman hamidah, dia berdiri. Kemudian kalau nak sujud, dia boleh duduk dan dia kena rapatkan lah, mana rendahkan sikit. Rendahkan sikit daripada rukuk tadi. Dia mengurangkan beban dia kalau dia nak berdiri nak sujud. Kan? Biasa lebih baik kalau dia duduk saja, lepas tu badan Boleh juga. Boleh. Itu ikut atas orang yang sembahyang, mana yang dia rasa apa? Selesa. Yang wajibnya sujud ada beza dengan rukuk lah. Mana rendah sikit. Rendah. Kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, maka rukuk dengan sujud sama je, dua-dua sama. Kita nak Dalam hukum pahala ni macam mana Ustaz? pahala kalau orang yang sakit uzur, pahala dia dapat pahala ni lah penuh. Yang mampu tu maknanya tak boleh buat lah. Dia dapat pahala full lah, penuh. Tapi bagi orang yang sihat, dia wajib buat. Wajib untuk sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat, tengok, kalau sembahyang sunat, kalau dia sakit, dia buat macam tadi tak apa. Dia akan dapat pahala penuh. Tapi kalau dia sihat, dia sembahyang macam tadi, sembahyang duduk, dia akan dapat pahala separuhnya. Mengenai dengan memanjangkan qiyam lebih afdal ataupun memanjangkan sujud dan rukuk lebih afdal. Di sini ada ulama kata kalau kita qiyam itu panjang lebih afdal. Memanjang ke mana kita lama berdiri, kita baca surah panjang-panjang tu lebih afdal berbanding dengan rukuk dan sujud yang lama. Sebab apa? Ulama kata kerana dalam qiyam kita baca ayat Quran, kita bukan berzikir. Dalam rukuk sujud kita berzikir. Zikir ataupun tasbih yang terbaik adalah bacaan Quran. Jadi rukuk sujud tak boleh baca ayat Quran, makruh. Jadi ketika qiyam saja yang boleh baca ayat Quran. Bila mana qiyam baca ayat Quran, jadi qiyam yang berdiri lebih lama lebih afdal berbanding dengan sujud dan juga rukuk yang lama. Imam An-Nawawi menyatakan dalam Syarah Muslim, dia kata aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a, iaitu tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Taala, dengan Tuhan dia adalah ketika dia sujud. Maka perbanyakkan doa ketika sujud. Mana ketika sujud banyak rahmat Allah Taala, maka digalakkan untuk berdoa ketika sujud. Ini juga sebagai dalil bagi ulama yang menyatakan sujud lebih afdal berbanding dengan qiyam dan juga semua rukun-rukun solat. Berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, setempat yang terbaik, paling dekat seorang hamba dengan Allah Ta'ala adalah ketika sujud.
Jadi perbanyakkan doa. Berdasarkan dalil ini, ada ulama kata sujud tu lebih afdal daripada rukun-rukun yang lain, termasuklah qiyam. Sebab itulah tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masalah ini, kita boleh simpulkan ada 3 pendapat, 3 mazhab lah mengenai dengan berdiri lama lebih afdal, ataupun sujud dan juga sujud dan rukuk yang lama lebih afdal. Ataupun kita kata beginilah, berdiri lama lebih afdal, ataupun memperbanyakkan sujud dan rukuk. Memperbanyakkan sujud dan rukuk itu lebih afdal. Mana satu yang terbaik? Jadi pendapat daripada Imam Baghawi, dia menyatakan memanjangkan sujud dan memperbanyakkan rukuk dan sujud itu yang terafdal. Itu yang terafdal, memperbanyakkan rukuk dan sujud dan memanjangkan rukuk dan sujud. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i berpegang dengan pendapat yang kedua, iaitu memanjangkan qiyam. Lama berdiri qiyam, baca surah yang panjang, itu lebih afdal. Ini semua berdasarkan hadis daripada Jabir dalam Sahih Muslim, iaitu Nabi SAW menyatakan afdalus salati tulul qunut. Seafdal solat adalah yang panjang kunutnya. Kunut tu makna qiyam. Sebab qunut dibaca ketika qiyam. Jadi qunut tu maksudnya qiyam. Seafdal solat adalah orang yang lama qiyam berdiri dia. Kerana zikir qiyam adalah bacaan Quran, sujud tasbih, rukuk pun tasbih. Jadi qiraat lebih afdal. Qiraat tu makna pembacaan Quran lebih afdal. Kerana dinukilkan daripada Nabi SAW, Nabi lama berdiri. Lama berdiri lebih lama berdiri berbanding Nabi lama sujud dan juga rukuk. Kalau kita lihat dalam hadis, sujud rukuk Nabi lebih lama ataupun berdiri lebih lama. Jadi ulama Syafi'i kata berdiri itu lebih afdal. Jadi kita baca Quran, kita semayang sunat, tak kira lah semayang tahajud ke apa, kita buka dalam handset kita ke, atau buka Quran besar depan kita ke, atau pegang Quran ke, kita boleh baca dalam semayang. Baca Quran dalam semayang lebih baik daripada kita baca Quran luar semayang, kerana pahalanya lebih. Kemudian bila dalam semayang kita baca Quran, mengantuk dia tidak mengantuk seperti mana kita baca luar bila semayang. Bila luar semayang, dia cepat rasa mengantuk. Pandangan ketiga, dia kata sama je. Berdiri lama ke sujud lama, rukuk lama, sama je. Ada pandangan keempat, maknanya jangan kita tidak buat langsung. Berdiri lama pun tak, sujud lama pun tak, rukuk lama pun tak. Jadi mazhab Syafi'i kita pandangan kedua lah, iaitu yang qiyam lama lebih afdal. Imam Ahmad bin Hanbal, dia tawakuf. Dia tak memberi jawapan dalam masalah ni. Dia tak memberi keputusan dalam masalah yang mana lebih afdal. Cuma kalau kita lihat pada waktu siang, ada sebahagian ulama kata siang perbanyakkan rukuk dan sujud lebih afdal, malamnya berdiri lama lebih afdal. Sebab dalam hadis Nabi semayang lama ni ketika malam, waktu malam. Nabi banyak lama berdiri ni qiyam adalah pada waktu malam. Tapi yang terbaiknya sebenarnya semua kita buat. Yang lama qiyam pun kita buat, perbanyakkan rukuk sujud ataupun lamakan rukuk sujud pun kita buat juga. Cuma kita lebihkan qiyam lah sikit, sebab Nabi lama ketika mana qiyam. Okey, ada apa soalan? Ya. Kita bincangkan tentang kadar rukuk dengan kadar berdiri dengan sujud lah. Jadi kalau saya dengar pandangan yang kata kadang-kadang ada jemaah yang dia sujud lama dalam berimam lah, kan. Ada yang mengatakan dia boleh bawa pada batal sebab dia tidak mengikut imam, sebab dia sujud lama. Imam dah mungkin dah nak habis, dah nak salat, dah nak bagi salat, baru dia bangun daripada sujud. Dia macam seolah-olah tidak mengikut imam lah.
Jadi adakah pendapat mengatakan dia kalau makmum sujud terlampau lama, contohnya sujud terakhir semayang, bila sujud terakhir semayang, satu yang menjadi masalah orang Melayu kita, sebab apa dia memberi kelebihan pada sujud yang terakhir. Sebenarnya semua sujud sama. Sujud rakaat pertama, sujud pertama rakaat pertama, sujud pertama rakaat kedua, sujud kedua rakaat yang pertama, semua sama. Tidak ada kelebihan sujud yang terakhir berbanding sujud-sujud sebelum ni. Sujud rakaat pertama ke kedua sama aja. Kemudian masalahnya mengenai dengan dia sujud lama, makmum. Imam dah bangun dah. Imam dah bangun duduk tahiyat akhir. Kemudian imam dah beri salam dah habis salam pertama baru dia bangun. Imam dah assalamualaikum warahmatullahi, baru dia bangun daripada sujud. Sembahyang dia sah, tapi dia tidak menepati sunnah lah. Sembahyang dia akan jadi batal bila dia meninggalkan, imam telah melaksanakan dua rukun fi'ali. Bila imam dah sempurna dua rukun fi'ali ni makna bukan rukun qawli lah, rukun fi'ali. Bila imam dah sempurna dua rukun fi'ali, dia tak berganjak lagi ikut imam, dia tak bergerak lagi, maka sembahyang dia batal. Jadi dalam sujud terakhir, bila dia sujud lama, imam duduk tahiyat akhir, dia tak sujud, maknanya dia telah tertinggal satu rukun fi'li bersama imam. Kemudian imam beri salam, dia tertinggal satu rukun qawli bersama imam. Sembahyang dia sah. Yang sembahyang tak sah ni adalah bila mana sujud pertama imam sujud pertama, dia pun sujud pertama. Imam duduk antara dua sujud, dia tak bangun daripada sujud. Imam sujud kedua, dia tak bangun daripada sujud pertama. Imam bangun sujud kedua, qiyam, batal sembahyang dia. Imam dah berdiri qiyam, maka imam dah melaksanakan rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga, maka pada ketika itu sembahyang makmum batal kerana ketinggalan bersama dengan imam dua rukun fi'ali. Dua rukun fi'ali apa? Iaitu dia tidak duduk antara dua sujud bersama imam, dia tidak sujud kedua bersama imam. Bila imam qiyam dah masuk rukun ketiga, maka batal sembahyang dia. Tapi untuk yang sujud terakhir tu, dia sujud lama sampai makmum pun dah was-was, dia ni masih hidup ke mati dah. Sebab lama sangat dia sujud. Bila imam beri salam, dia baru bangun, tetap sah, sebab dia tak tertinggal dua rukun fi'ali. Dia satu fi'ali, satu qawli, masih sah lah. Cuma dia tak menepati sunnah lah. Yang sunnahnya adalah ikut imam. Kalau imam rukuk, imam sujud lama lah. Kalau imam sekejap lah. Ikut je imam. Itu yang terbaik lah. Okey, cukup sekadar itulah. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.